Siapa yang suka makan kimchi? Angkat tangan. Hari ni jom kita buat kimchi pula. Ellie akan ajarkan macam mana kita nak potongkan kubis tu. Lepas tu macam mana kita nak sediakan dia punya bahan-bahan lain seperti sayur dia dan juga dia punya sos dekat dalam tu. Lepas tu bukan setakat satu je tau kita buat. Kita akan buat 2 jenis. Yang mana yang nak buat cara biasa pun boleh. Ataupun yang mana yang nak buat cara yang satu lagi pun boleh. Yang mana yang nak rendahkan karbo sikit lah. Alright? So, jom kita start buat kimchi kita. Okey, benda pertama sekali yang kita kena ada untuk kimchi ni kenalah ada kubis dia. Kubis pun dia ada jenis kubis dia tau. Kita panggil dia napa cabbage. Bukannya kubis bulat macam ni tau. Korang buat yang tu memanglah tak jadi. Beli yang panjang macam ni. Tengok tu Ellie beli punya lah mahal. Tak ada promo waktu tu. Rasanya korang boleh dapat murah lagi kot. Okey, so sekarang ni kita nak sediakan dulu kita punya kubis panjang ni. Ellie sebut kubis je lah. Malas pula nak sebut panjang-panjang ni. Okay, so korang nampak tu dia punya hujung dia tu kat bawah tu. Okay, so sekarang ni kita akan potongkan dia separuh. Okay. Untuk resepi ni, Ellie akan buatkan ratio untuk separuh kubis ni. Kalau kata korang nak buat untuk satu kubis ni, korang gandakan je lah tarikkan dia pelan-pelan je. Bila korang potong tu, korang potong separuh je. Lepas tu korang tarikkan dia pelan-pelan. Tak pasal-pasal hancur pula korang punya kubis tu. Alright? Inilah rupanya kubis tu kat dalam. Nampak tu. So, kita akan letakkan separuh ni tepi. Senang sikit lah Ellie nak tunjuk caranya ya. So, seterusnya, korang potongkan dia separuh lagi. Macam tu. Lepas tu kita tarikkan dia pelan-pelan sekali lagi Okay, so lepas tu korang nampak hujung-hujung tu kan? Yang macam 3 segi tu kan? Yang itu part tu kita tak nak pakai sebab keras benar-benar. So, kita akan buangkan. Alright? So, untuk cara ni kan, Ellie nak tunjukkan korang macam mana korang boleh buat kimchi dengan cara yang lebih senang. Tak adalah macam ajuma-ajuma yang kena selit satu-satu daun apa semua tu. Tak ada. Kita potong je terus. Percayalah, masih lagi rasa sedap kubis tu. Ellie dah buat dua-dua cara, sama je. Lagipun kalau kata korang buat yang panjang-panjang macam tu nak selak-selak kan. Nanti bila korang nak serve, nak potongkan kimchi tu satu-satu. Aduh, dia punya comotnya, relainya. Aduh. Ini ajuma bukan datin juma ya. Ajuma tu maksudnya makcik lah dekat dalam bahasa Koreanya. Kak Ajushi. Kak Ajuma. Mana-mana lah Okay. So, selepas korang dah selesai potong apa semua tu. Sekarang ni kita nak basuhkan kita punya kubis tu. Yelah, kenalah basuh apa-apa dulu kan. Kok ada ulat ke dalam tu? Seterusnya kan, part ni memang penting. Korang kena letakkan sedikit air. Tadi dah basuh, kena letak air ke? Ikut je. Lepas tu kita masukkan garam. Ya Allah, besar lah pula garam ketul tu. Janganlah sebesar tu ya. Okey, garam ni kena banyak sebab kita nak keluarkan air daripada kubis tu. Sebab kalau kata tak ada garam ni, nanti kubis korang tu nanti fresh je macam ni lah. Kita nak dia betul-betul keluarkan air tu. Okay. So, lepas tu kita akan gaulkan dia dengan garam ni. Ellie rasa Ellie pakai dalam 2-3 sudu macam tu. Kucing aku bergaduh aja. Okay. So, bila kita dah gaul sebati, kita akan letakkan dia tepi selama beberapa jam. Okay. Untuk dia keluarkan air tu. Macam ni contohnya. Ini selepas 1.5 jam macam tu. Nampak tu. Dah keluar-keluar dah air kan. Padahal tadi air kita masuk sikit je kan. Nampak tu. So, dia dah start kecut dah. Okay. Lepas tu nampak 2 jam, 3 jam macam tu. Nampak tu dia dah start macam layu macam tu kan. Yang itu yang kita nak tu. Okey, biarkan dia layu kat belakang tu. Sekarang ni kita nak siapkan bahan-bahan lain untuk kita punya kimchi. Kita perlukan lobak putih, lobak merah dan juga daun bawang. Bahan-bahan ni penting lah. So, sekarang ni kita nak siapkan kita punya lobak putih dulu. Kita buang dia punya kulit dia tu. Lepas tu kita potongkan dia nipis-nipis. Janganlah nipis sangat sampai macam gotas tu. Kita nak macam nipis sedap makan macam tu. Faham tak? Okay, so lepas tu bila korang dah potong dia macam tu, sekarang ni kita nak potong dia jelujur. Macam julienne punya style tu. So, kita akan susunkan kita punya lobak putih yang kita potong tadi tu. Kita susun macam ni. Lepas tu kita potongkan dia macam ni. Dapatlah jelujur banyak-banyak macam tu. Bayangkanlah kalau kata korang nak potong satu-satu macam tu. Punya banyak kerja kan. Okay, so sekarang ni kita masukkan kita punya lobak putih ni dalam mangkuk.
Dan seterusnya kita akan potongkan kita punya lobak merah pula. Samalah juga macam tadi tu. Cuma bezanya lobak putih tu kan tebal, besar. Lobak merah ni dia kecil. So kita akan potongkan dia sengit macam ni. Kau benar aku punya lobak hari ni. Apa hal? Sama juga macam tadi tu. Kita akan susunkan dia macam ni. Lepas tu kita akan potongkan dia memanjang-manjang macam ni. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil julienne style lah. Bila dah selesai tu, kita akan masukkan dekat dalam mangkuk tadi. Lepas tu kita potongkan kita punya daun bawang. Macam tu je. So dah selesai dah kita punya sayur kita tu letak tepi. So sekarang ni kita nak buat dia punya sos dia pula. Mula-mula korang rebuskan sedikit air, sikit je. Lepas tu kita masukkan sedikit tepung pulut. Kalau katalah korang tak ada tepung pulut, nak pakai tepung beras pun boleh juga. Lepas tu kita akan kacaukan dia sampailah sepati. Macam kita nak buat kanji lah ni. Bahan ni adalah penting sebab nanti kita nak buatkan dia punya sos tu. Kalau katalah korang tak nak tepung sebegini sebabkan korang nak rendah karbo ke apa, Ellie sarankan korang boleh cuba letakkan vital wheat gluten. Dia punya tekstur dia tak selikat kanji kita. Tapi kalau tanya pendapat Ellie lah Ellie pakai kanji tu je. Sebab senang, murah pula tu. Lepas tu korang pakai satu sudu je. Terpulang lah ya. Okey, seterusnya untuk bahan sos kita akan blendkan kita punya bahan kisar. Kita masukkan bawang besar. Lepas tu halia kita. Dan juga kita punya bawang putih. Last sekali kita akan masukkan kita punya fish sauce ataupun sos ikan kita lah. Okey. Sos ikan Thai tu je. Tak ada brand Korea kat sini. Lepas tu kita blendkan dia. Terlupa pula. Alamak, terjatuh lah pula benda tu. Jangan lupa pula masukkan kita punya kanji tadi kanji ataupun vital wheat gluten lah. Nampak tu barulah jadi. Tadi tu nampak dia blend kasar-kasar kan. Lepas tu kita akan campurkan dengan kita punya sayur kita yang kita potong tadi tu. Bahan ni bahan yang penting sangat, okey. Kita akan pakai gochugaru. Gochugaru ni kira serbuk cili dalam bahasa Korea lah. Kalau kata korang pakai serbuk cili biasa tu, rasanya mungkin lain sikit lah. Dia ni kan merah, lepas tu rasa dia macam lain lah daripada serbuk cili babas kita apa semua tu. Ellie beli ni pun daripada Shopee je. Dan jangan lupa jugalah untuk masukkan sedikit gula. Lepas tu boleh masukkan sedikit garam lah. Ini adalah satu cara. Kalau kata satu lagi cara, korang ambilkan sos yang tadi dah blend apa semua tu. Lepas tu masukkan kita punya gochugaru. Maksudnya kita masukkan sebelum kita masukkan sayur tu lah. Kita akan kacaukan dia sampailah dia likat macam ni. Barulah kita gaulkan kita punya sayur. Kalau kata dekat dalam video Korea tu banyak ajuma suka buat macam ni kan. Dua-dua cara ni boleh. Mana-mana satu pun korang buat tak kisah. Sekarang ni apa khabar kita punya kobis tu. Nampak tu dah kecut elok dah. So sekarang ni kita nak basuhkan dia dulu. Kalau korang masuk macam tu saja tak basah-basah masin lah korang punya kimchi tu. Basuhkan dia sampailah korang rasa garam tu dah kurang. Boleh agak lah kalau tak pasti. Rasalah kalau kata was-was. Okay? Lepas tu perahkan dia supaya air daripada kobis tu keluar. Kita betul-betul nak kobis tu betul-betul dehydrated. Alright? So lepas tu kita masukkan ke dalam kita punya sos kimchi kita tadi. Macam tu je. Senang je kan? Kobis tu daripada banyak separuh kobis kita tadi tu dah tinggal banyak ni je. Kalau katalah korang nak buat sos banyak ni, lepas tu korang nak pakai semua kimchi tu tadi, boleh try. Tak cuba tak tahu kan? Okay, so lepas tu kita gaulkan dia sampai sebati. Nak gaul pakai sudu boleh, nak gaul pakai tangan pun boleh. Ala-ala makcik Korea tu. Dah siap dah kita punya kimchi kita. Kalau nak makan terus pun boleh. Tapi kimchi ni kan yang kita selalu makan tu, dia dah siap fermented dah. Ataupun dalam bahasa Melayunya proses penapaian lah. Yang itu yang kita rasa daripada kimchi tu. Rasa masam-masam. Lepas dia dah tapai tu kan. Yang itu yang sedap tu bila kita makan tu macam menusuk kalbu kan. Lepas tu kita akan letakkan dia tempat yang macam panas-panas sikit. Bukan panas terik, panas-panas sikit. Supaya menggalakkan proses penapaian tu. Ini hari pertama belumlah tapai sangat. Lepas tu hari kedua ada start bau-bau sikit. Korang kena check lah. Barulah tahu. Okay, ini selepas 3-4 hari. Nampak tu bila kita tekan kan. Dia macam keluar buih-buih macam tu. Maksudnya proses penapaian tu dah bermula. Korang nak makan terus waktu ni, terpulang lah. Korang kena rasa lepas tu macam cukup tak
dia punya rasa kimchi tu, rasa tapai dia tu cukup tak? Kalau tak cukup lagi, biarlah beberapa hari lagi. Tengok tu tadi Ellie buat 2 jenis kan. Satu yang pakai kanji, satu yang pakai Vita Wheat Gluten. Tanya pendapat Ellie kan, rasa dia lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma kalau kata tanya preference lah, Ellie lagi suka yang pakai kanji tu. Sebab lebih mudah, lebih senang dan dia punya tekstur dia lebih likat lagi. Satu lagi sebab kenapa Ellie suka cara macam ni, korang tak payahlah nak simpan dalam bekas yang panjang. Yelah, Kobe's tu kan panjang. Korang boleh simpan dekat dalam bekas yang lebih kecil macam ni. Lepas tu nanti bila korang nak keluarkan, nak serve, senang je. Bawa keluar macam tu je. Tak payah nak kena bawa keluar, nak kena potong, nak kena pakai sarung tangan apa semua. Renyah. Nak resepi bulgogi juga? Ada babe. Resepi tu Ellie dah buat dan ada dekat dalam description. Dan jangan lupa untuk like video ni dan subscribe kepada channel Basically, okay? Bye-bye.